Sequence and series ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bermula dengan arithmetic, kemudian Fibonacci, kemudian geometric sequence. Jadi kumpulan kami akan menerangkan bagaimana ketiga-tiga sequence ini tadi diaplikasikan dalam kehidupan yang sebenar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membincangkan tentang sequence and series dalam aplikasi pembinaan piramid. Tapi sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut, saya akan memberitahu apa itu sebenarnya sequence dan series. Seperti contoh yang telah saya letakkan di dalam slide ini, sequence sebenarnya merupakan turutan nombor. Contohnya, saya berikan dalam slide ini adalah 3, 7, 11, 15 dan 19 yang merupakan 5 nombor yang berada dalam satu turutan, iaitu sequence. Kemudian saya berikan lagi satu contoh untuk menunjukkan bagaimana infinity sequence. Contohnya 2, 4, 6, 8 dan saya letakkan titik menunjukkan nombor itu tidak akan berhenti sehinggalah nombor infinity. Kemudian apa pula series? Series merupakan tambahan daripada nombor-nombor di dalam sequence. Seperti yang saya tunjukkan di dalam slide ini, nombor yang saya beri adalah 3, 7, 11, 15 dan 19, iaitu 5 nombor di dalam sequence. Jadi, apa itu series? Series akan menambah ke-55 nombor yang berada di dalam sequence ini. Jumlah ke-55 nombor ni selepas ditambah adalah 55. Bermula dengan arithmetic sequence. Arithmetic sequence ini saling berkait dengan pembinaan piramid. Jadi, mari bayangkan bahawa lapisan bawah piramid bermula dengan satu batu bata. Kemudian dia ditambah dengan satu lagi batu bata menjadikan ia 2 batu bata. Kemudian ditambah lagi dengan satu lagi batu bata menjadikan ia 3 batu bata dan seterusnya sehinggalah satu piramid membentuk. Mari kita gantikan batu bata tadi kepada sebuah nombor. Ia bermula dengan 1, kemudian ia menjadi 2, kemudian ia menjadi 3, kemudian ia menjadi 4 dan seterusnya. Ini menunjukkan ia telah menjadi sequence dan setiap permulaan nombor ia akan ditambahkan dengan 1. 1 tambah 1 menjadi 2, 2 tambah 1 menjadi 3. Itu menunjukkan bahawa pembinaan piramid ini saling berkait dengan sequence and series. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang geometric sequence. Contoh geometric sequence yang dapat kita lihat dalam kehidupan sebenar ialah pengiraan faedah bank. Jika kita meminjam duit daripada bank sebanyak RM5,000, bank akan mengenakan kadar bunga kepada peminjam bank. Contoh yang diberikan ialah sebanyak 10% setiap tahun akan dikenakan kadar bunga kepada peminjam bank tersebut. Jadi, selepas 10 tahun atau selepas beberapa tahun, mesti kita nak tahu berapa banyak faedah bank yang kita dapat daripada bank tersebut. Pengiraan inilah yang akan kita gunakan dalam geometric sequence, yang mana geometric sequence mempunyai kuasa dalam mengembangkan duit kita. So saya akan terangkan sedikit tentang geometric sequence in interest bank calculate. Bagaimana kita nak kira cara pengiraan dia, bagaimana kita ingin tahu. Seperti yang tertera dalam slide yang kami sudah tulis ni. Deposit yang diberikan ialah RM5,000. Interest rate dia ialah 10% each year, maknanya 10% setiap tahun tu. Maknanya time period dia bagi selama 10 tahun. Amount interest bank first year kita dapat kira seperti yang dalam slide tu kita kira. Kita dapat 5,000 dalam kurungan iaitu 11/10. Maknanya permulaan deposit yang diberikan ialah RM5,000. Setiap kali pinjaman tu dia kena tambah berapa yang bank tu tetapkan. Contoh macam bank ni dia tetapkan setiap tahun tu 10% dia akan tambah. Maknanya kalau kita tengok dalam slide tu, tahun kedua ditambah 10, tahun ketiga ditambah pula, diganda-gandakan lagi. Jadi so contohnya bank ni dia tambah 10% tadi kan, dia akan tambah di initial deposit tu. So dia akan bertambah setiap tahun dari tahun ke tahun. Dia tambah berapa? Dia tambah 10%.
Okay, so the geometric sequence is 5,000 dalam kurungan 11 per 10. Dia gandakan lagi geometric sequence dia tu, dia gandakan lagi sebanyak 10%. Jadi amount after 10 years, sebab kita nak dapat berapa amount dalam 10 tahun tu, so kita dapat semuanya RM 12,969. So tu cara-cara untuk kita kalkulate pengiraan interest bank dalam geometric sequence. Apakah maksud Fibonacci? Fibonacci ialah satu siri nombor yang mana terbentuk dengan menambahkan dua nombor yang berturut yang dimulai dengan 0 dan 1, dan ia membawa kepada penghasilan urutan nombor berikut 0, 1, 1, 2, 3, 5 dan seterusnya. Nombor Fibonacci dapat ditemui pada banyak objek semula jadi. Sebagai contoh, kita boleh melihat pada cekerang siput yang mana bilangan pusarannya adalah berturutan mengikut siri nombor Fibonacci. Pernahkah anda mengira kelopak bunga yang terdapat pada berbagai jenis bunga? Terdapat beberapa contoh Fibonacci sequence. Antaranya ialah bunga matahari. Sebelum terjadinya bunga matahari yang lengkap, yang penuh tu, biji benih matahari dia akan berkembang dan akan mengeluarkan kelopak bunga matahari. Jadi lama kelamaan kelopak bunga dia akan bertambah, dan proses ini melalui Fibonacci sequence, iaitu mengikut urutan. Bermula daripada kosong kelopak bunga dan seterusnya meningkat menjadi 1, 3, 5, 8 dan seterusnya. Urutan ini dinamakan Fibonacci sequence. Why sequences and series is important in daily life? Kenapa tajuk ini sangat penting dalam kehidupan seharian? First, it helps in decision making by assisting us in predicting, evaluating and monitoring the outcome of situation. Jadi ia membantu untuk kita meramal, menilai atau memantau hasil daripada sesuatu situasi. For example, semasa kita menunggu bas, kita andaikan ia bergerak pada kelajuan tetap. Jadi kita boleh meramalkan bila bas seterusnya akan datang. Okay, bagi contoh yang kedua pula, apabila kita menaiki teksi, ia juga mempunyai sequences and series. Lepas je kita menaiki teksi, kita akan dikenakan jas permulaan untuk setiap kilometer. Ini menunjukkan sequences and series untuk setiap kilometer kita akan dikenakan dengan kadar yang tertentu yang ditambah dengan kadar awal. Second, help in business. Used to aid decision making and discover the optimal solution to a problem. Dalam analisis perniagaan dan kewangan, sequences and series digunakan untuk membantu kita menganalikan situasi dan menemui penyelesaian optimum kepada masalah. Sebagai contoh, dalam memerhatikan jualan syarikat. Jadi, mereka boleh membuat persediaan. Sebagai contoh, apabila jualan semakin meningkat, mereka boleh menghasilkan lebih banyak lagi produk. Kalau in private households, kita boleh manage a budget. Or in a public health, seperti sekarang kita dapat memerhatikan evolusi pandemik atau jangkaan melalui pertambahan orang yang dijangkiti. Actually, sequences and series boleh digunakan dalam hampir semua aspek kehidupan kita. Kita hanya perlu menganalisis bagaimana ia boleh digunakan dalam kehidupan kita.